Okay, so untuk sambung aktiviti semalam. Semalam kita dah buat writing nama kan. So hari ni saya nak masuk kepada aktiviti mengenal warna. So tak dinafikan ada juga a few students yang dah kenal warna sebenarnya. Tapi sebenarnya macam spelling dia mungkin dia dah kenal. Kalau kita tunjuk what colour is my hoodie, mungkin dia boleh jawab maroon, red. Tapi sekarang ni saya nak dia kenal sekali dengan spelling terus. So hari ni saya nak kongsi DIY props yang saya buat dekat rumah. DIY ni saya dah buat lama dah dan saya pun dah guna dah pun dekat center. So ini antaranya. Okay, macam saya tulis dan warnakan atas. Benda ni atas kertas A4 pun boleh buat. So a few colours dekat sini. So banyak colour. Banyak colour ni sebenarnya boleh guna untuk sebulan stok kita. So sebab saya selalunya untuk satu sesi, untuk satu peringkat, sebab saya tak boleh nak ajar semua colour sekali. Sebab saya nak kena jamin input tu sampai kepada pelajar tu. So saya biasanya akan guna 2 warna. Tapi untuk video ni saya akan guna satu dulu sebagai contoh lah. Okay, so apa yang saya buat adalah saya pilih satu warna yang saya nak. And then selain daripada warna-warna yang saya buat tadi, ini adalah apa yang saya cakap semalam. Maksudnya gunting huruf dalam bentuk kecil-kecil. Tulis atas kertas dan dalam bentuk yang kecil-kecil. So senang sebenarnya. Dan benda ni multi purpose. Dia boleh guna untuk kalau kita nak ajar vegetables pun dia boleh guna. Kalau kita nak ajar nama ataupun anything yang melibatkan spelling, so boleh guna. So benda ni sebenarnya sangat saya suka. So saya akan gunakan benda ni selalu. Sorry. Okay, so ini adalah green. So apa yang saya buat adalah, ini pun saya guna pencetboard lama as a platform. So apa yang saya buat adalah saya letak green. Okay, lepas tu saya akan bagi aktiviti adalah dia kena tengok sendiri, cari sendiri. Kat sini pun dah ada aktiviti yang sangat bagus sebenarnya. Dalam banyak-banyak huruf ni dia dah kena cari which one is G, R, E, N. Ikut order dia lah. So G, so dia kena cari G first. And okay, G. And then R, E, N. Okay, so boleh suruh dia susun elok-elok. So after dia dah buat tu, hancurkan balik. Buatlah dalam 2-3 kali benda yang sama. Letak balik dalam ni. Okay, lepas tu suruh dia cari balik. And then after dia dah 2-3 kali dia buat, sebab kita pun tak nak hilang dia punya interest dia, sebab buat benda yang sama je yang dia dah boleh buat. Bila rasa dia dah lepas step tadi tu, boleh masuk step kedua. Step kedua adalah kita buang ni, yang green ni, letak kat sini. Lepas tu kita teraburkan balik. Teraburkan huruf ni. Ini dah tak terlibat dah lah. Teraburkan huruf ni. And then kita suruh dia susun balik in order. Betul tak spelling tu? So adakah dia akan susun G, E, E, R, N? So salah. So buatlah sampai dia betul-betul tahu. Kita tahu ejaan green adalah G, R, E, E, N. So bila dia dah tahu order tu, kita masuk kepada step yang lebih ekstrim lagi. So sebenarnya benda ni nak buat bukan sekejap lah. Dia akan makan masa juga. Tu depends kepada ability pelajar tu sendiri. So lepas dia okay, saya lupa. G, R, E, E, N. So lepas dia dah boleh susun balik in order, dia dah tahu huruf, kita dah kecilkan scope, boleh susun balik in order. So why not kita buat macam ni. G, R, E, N. Kita buat ada missing letters. G, R, E, E, N. And then kita ambil contoh kita ambil satu huruf. Okay, lepas tu kita suruh dia cari what is missing. So let's say dia dah dapat cari ni, kita cari pula huruf lain, ambil pula huruf lain. So kita boleh buat banyak games, banyak kali, sampai dia betul-betul tahu. Dan kita pun yakin yang sebenarnya dia memang dah tahu the spelling of green is G, R, E, E, N. So alhamdulillah kalau dia dah tahu. And then the next, saya rasa yang paling ekstrim sekali adalah tak payah letak apa-apa. Ini pun boleh letak kat tepi. And then banyak-banyak huruf tadi tu gaul-gaulkan. Lepas tu terus tanya dia, can you please spell green for me? So kita tengok, kalau dia betul-betul, maksudnya apa yang kita buat daripada awal tadi dah berjaya, dia akan terus boleh buat G, R, E,
So dekat situ kita tahu sama ada input yang kita bagi dekat dia ni berjaya ataupun tidak. Okay, let's say lah aktiviti tadi tu kita dah buat kan. Aktiviti mula-mula kita suruh dia cari huruf. Lepas tu kita dah terabur-teraburkan huruf tu. Okay, so mungkin aktiviti tu kita boleh separate kan. Pagi mungkin kita boleh buat yang senang, and then rehat sekejap, tengok YouTube apa semua. And then petang lepas lunch mungkin kita boleh start buat aktiviti yang apa yang saya dah share tadi. Okay, so kalau let's say dia ada dia still lagi boleh terima lesson pada hari tu, kita boleh buat writing. So ini dah masuk skill yang lain lah, which is tadi apa yang kita guna tak masuk langsung writing. So sekarang writing ni sama je macam semalam apa yang saya kongsi, macam mana nak tulis nama kan. Kita perlukan kotak. Sebenarnya saya sangat guna saya sangat suka konsep kotak ni sebab kebanyakan pelajar dia tak tahu nak handle movement pensel tu besar mana. Contoh kalau dia nak buat Q, dia tak tahu besar mana dia perlu tarik untuk buat curve. So sebab tu apa konsep yang kita guna dekat sini adalah from small box to the bigger box. And then kita nak konsep daripada satu kotak satu huruf kepada satu kotak 3 huruf. Lepas tu baru dia boleh tulis the full perkataan dalam satu kotak yang besar. So tu step dengan step. Sebab kotak tu adalah actually guide kepada pelajar tu untuk dia tulis huruf-huruf yang ataupun spelling yang dia nak eja. So benda yang sama juga dengan perkataan. Contohnya tadi kita buat perkataan green. So benda yang sama, ini adalah salah satu contoh yang saya buat. Ini adalah nama, contoh nama macam semalam yang saya dah tunjuk. Cuma saya nak cakap, okay, contoh kalau kita buat green tadi, kita boleh tukar G-R-E-E-N. Okay, bila kita tukar green, dekat sini kita boleh macam test dia punya input. So tadi kita dah ajar dia macam-macam semua kan. So dekat sini kita nak dia menulis tanpa menggunakan pensel, tapi gunakan colour yang sepatutnya dia guna yang kita dah tulis dekat atas tu. Contohnya G-R-E-E-N, and then kita minta dia sendiri untuk pilih what colour is that yang dia boleh guna dekat sini. So dekat situ kita boleh tahu input yang kita bagi dekat dia tu sebenarnya functional ataupun tak. So boleh cuba. Good luck.